Dulu tahu hati ibu, hati ayah bila tengok video-video yang seumpama tu. Sebab kita sendiri pun sebagai ibu bapa, kita tak pernah pun pukul anak kita sendiri macam tu. Betul. Jadi video-video inilah sebenarnya akan memberi satu impak kesan yang sangat mendalam kepada ibu bapa dan juga of course kepada anak-anak yang lain kan bila melihat. Jadi bagaimana kita nak mencari jalan penyelesaian yang terbaik kepada semualah, kepada seluruh masyarakat sebenarnya. Kalau bercakap tentang jalan penyelesaian, sebenarnya kalau kita dekat MHI pun saban tahun juga kita bawakan topik ini kan. Tetapi kalau kita lihat trend untuk kes buli ini sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Tapi kalau kita lihat juga kebanyakan trend kes buli ini, kebanyakannya memang mesti ada yang merakamkan video ataupun gambar. Kadang-kadang kita pun tidak pasti adakah video tersebut tu tujuannya adalah untuk apa. Tetapi dalam masa sama juga ianya adalah salah satu daripada bukti yang paling konkret kan untuk kita nak membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku kes buli ini. Baik. Okey, kita nak bersama dengan tetamu kita. Ini pastinya pengalaman yang cukup banyak. Kita nak bersama dengan Profesor Madya Datuk Muhammad Ali Hassan, Presiden PIBGN, Majlis Pemuafakatan PIBG Nasional. Kita nak bersama dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah di atas jemputan ini. Ya. Datuk pun tengok tadi sebahagian daripada klip video kan. Okey. Kita tahu tadi Afak pun cakap setiap tahun kita bawa juga tajuk-tajuk seperti ini. Betul. Tapi pastinya ada trend yang baru berdasarkan pengamatan Datuk sendiri. Kan bila banyak kes-kes dirujuk ni, sekarang ni trend kes ni bagaimana setiap tahun? Saya lihat perkara ini nampaknya berterusan dan susah nak beri noktahnya. Dan trend ini bukan sahaja di sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah rendah, di IPT pun berlaku dan tempat bekerja pun ada juga berlaku. Dan yang agak menarik juga bukan saja dilakukan oleh pelajar-pelajar lelaki tetapi pelajar-pelajar wanita. Mereka mempunyai kumpulan geng masing-masing dan membuli yang kebanyakan junior. Dan kita lihat trendnya yang ialah mereka dalam kumpulan melakukan bullying ni kepada mereka yang sama ada tunggal ataupun yang tak ramai. Dia biasalah orang bila seorang dua tak berani, tapi bila berkumpulan dia agak macam rasa gembira untuk melakukannya. Dan mungkin disebabkan ini trend disebabkan pada masa-masa lampau. Mereka mungkin salah satu mereka ini pernah dibuli atau mereka merasakan nak balas dendam. Dan juga kita lihat bahawa pelajar-pelajar berkenaan ini juga merasakan bahawa mereka telah didorongi oleh pihak tertentu dan tidak terkawal, atau bagi saya melihat bahawa mungkin kurangnya kasih sayang dari rumah dan mereka melepaskan cara mereka untuk menjadi ketua dalam kumpulan di sekolah tersebut, sama ada di asrama penuh atau di sekolah biasa atau di sekolah harian. Ya, itu adalah mungkin disebabkan beberapa perkara lah, mungkin dibawakan dari rumah kan, dibawakan terus ke sekolah. Tapi saya lihat trend yang agak menarik, saya kira lah. Mungkin ada baiknya. Kebanyakan mereka ini agak seronok untuk merakamkannya. Tujuannya untuk apa sebenarnya ni, Datuk? Saya rasa seronokkan lah. Ada hikmahnya. Bagi saya, mungkin dengan rakaman ini ditonjolkan pada orang ramai, orang akan menyiasat dan mencari, mungkin disebabkan mereka terasa bertanggungjawab untuk menyelesaikan perkara ini, tetapi tak boleh menyelesaikannya. Jadi mungkin disiarkan menerusi penilaian. Jadi orang yang melihatnya akan mengambil tindakan. Ini ada hikmah dan ada baiknya. Betul. Daripada mereka tak siarkan dan kita tidak tahu langsung. Tapi perihal kelakuan murid-murid kita ini semakin lama semakin berani, Datuk. Bukan saja kalau kita katakan skop untuk pelajar ni di sekolah menengah, malahan sekolah rendah pun dah ada kes buli. Dan baru-baru ini pun kita dikejutkan pelajar 13 tahun cuba untuk menikam pewaduk e-hailing. Jadi emosi kanak-kanak ataupun murid-murid
seawal usia sekolah rendah ni dah kata orang tu nak mencabar kelakuan mereka ini? Saya rasa terkilanlah sebab mungkin tak perasan atau mungkin tidak tahu, tidak mengguris di hati mereka bahawa kesannya bukan saja fizikal tetapi kesannya emosi dan psikologi dan akan barangkali kekal di dalaman semasa. Dan inilah barangkali salah satu sebabnya wujudnya budaya high society atau bully-membuli ini disebabkan bahawa mereka pernah dibuli dan ingin membuli orang lain. Ini yang kita harapkan dapat diberhentikan. Salah satu caranya saya kira lah. Utamanya kita terkilan. Tentunya ibu bapa dan penjaga yang mendengar perkara yang berlaku. Utamanya di asrama penuh, rasa macam cuak nak hantar anak-anak mereka. Jadi salah satu cadangan saya ialah satu, diminta siapa-siapa yang masuk asrama buat pengisytiharan atau ikrar. Sekolah-sekolah tersebut mereka yang masuk di asrama tidak akan mewujudkan buli ataupun sifar buli. Ini pendekatan yang saya kira perlu dilakukan. Walaupun cakap ataupun tanda tangan atau ikrar, saya rasa ini semangat roh yang perlu disemaikan awal. Itu satu. Kedua, pengalaman saya misalnya di Kementerian Pendidikan Malaysia, kita pada satu ketika dulu mewujudkan jawatankuasa disiplin. Dan bermesyuarat, berbincang dari semasa ke semasa untuk menangani salah satu perkaranya ialah buli. Jadi saya mengharap sangat KPM akan mewujudkan semula jawatankuasa disiplin ini supaya dapat memantau. Kita dah kenal pasti, pihak polis dah kenal pasti, sekolah-sekolah panas. Kita pantau sekolah-sekolah panas ini. Kita kaji bagaimana dapat membantu, mengurangkan dan menghapuskan langsung budaya buli ini jika boleh. Okey, berdasarkan pengalaman Datuk sendiri bila mengenaikan kes-kes begini kan, apakah kes yang pernah dibawakan oleh Datuk ni yang rasanya kita nak tahu kenapa sebab wujudnya dilakukan buli itu terhadap rakan sendiri, apa antara sebab-sebab yang diberikan? Ya, sebelum tu saya barangkali ingin nak berkongsi bersama. Agak menarik juga. Yang sepatutnya buli tak berlaku di sekolah agama, tapi berlaku. Dan malah ini tercetusnya di awal dahulu sekolah ampangan, maaf menggunakan contoh. Kemudian kita merasakan sekolah-sekolah militeri ataupun militeri pun tak patutnya sebab ada disiplin yang baik, yang tinggi. Tetapi berlaku. Sampai tikam-menikam dan sebagainya. Dan ketiga, terakhirnya, saya lihat bahawa sekolah asrama elit. Ini pun juga menggerunkan bagi saya. Tetapi saya kira mungkin ada sebab-sebab tentu. Tapi yang saya katakan, salah satu sebab, mungkin sebab mereka pernah dibuli. Maaf saya menggunakan misalnya, dengan izin, kita ambil kes misalnya antara hal yang berkaitan Palestin di Gaza ini. Sebab kita lihat Yahudi ini pernah dibuli pada satu ketika dulu. Sekarang saya lihat trennya dibuli nak hapuskan etnik Gaza. Ini satu perkara yang kadang-kadang patut dihentikan. Jadi begitulah semangat roh saya kira. Di asrama-asrama penuh dan juga mungkin di sekolah-sekolah, budaya senior junior kekal dari dulu sampai sekarang. Kita harapkan bahawa kita semaikan budaya baru. Budaya baru bahawa pelajar-pelajar di situ mestilah menganggapkan mereka abang dan adik. Nasihat menasihati. Beri kerjasama di antara satu lain. Bukan barangkali mungkin pada peringkat awal pelajar-pelajar junior itu menunjukkan keangkuhan barangkali. Sebab pengalaman saya sendirilah pernah dibuli, pernah dilakukan royal flush, kalau dengan izin perkataan. Ini memang menggerunkan tapi menakutkan. Tapi pengalaman ini kadang-kadang kita lihat ini orang kata menyeronokkan juga. Mungkin untuk mengenal hati nurani antara junior dan senior. Tetapi saya kira ada cara-cara yang baik. Perlu dilakukan cara yang lebih baik. The soft approach rather than the hard approach.
dengan izin digunakan. Ya, kita tak mahu perkara ini menjadi normalisasi lah kan. Ya. Di kalangan para pelajar, tidak kira lah sekolah rendah ke sekolah menengah ke ataupun di peringkat IPT. Ya. Adakah mungkin disebabkan hukuman yang dikenakan kepada para pelajar ni macam ringan sangat ke, ataupun apakah yang membuatkan para pelajar macam tak takut tentang hukuman ni? Saya mengharapkan bahawa hukuman atau denda tu perlu dilihat daripada perspektif sejauh mana dibulikan, degree of bully yang dilakukannya. Mungkin paling rendah barangkali kerja-kerja sosial patut diamalkan untuk membersihkan surau, membersihkan tandas, membersihkan persekitaran sekolah. Ini salah satu cara bahawa boleh menginsafkan bahawa ini adalah harta sepunya, perlu dijaga bersama. Semangat kerjasama mesti disemaikan di antara sekolah, antara pelajar-pelajar tersebut. Jadi soal denda barangkali tadi telah dimaklumkan. Denda kesesaan sama ada hukuman setahun atau 2,000 dikenakan, mungkin perlu dikaji semula. Ya. Mungkin ini denda ni dah lama dahulu, perlu dikaji semula, mungkin dipertingkatkan, dapat diinsafkan pelajar-pelajar tersebut. Tapi bagi saya lah, pendekatan kita bukan secara fizikal saja. Pendekatan bagi saya ialah untuk minda, hati dan juga roh perlu dipulihkan, diputihkan supaya mereka insaf bahawa dalam mengejar ilmu mesti ada kerjasama antara satu sama lain, dan orang kata menginsafi bahawa kita memerlukan orang kata suasana yang nyaman, tenteram, dan bukan untuk bully-membuli. Baik. Di samping kita berbual bersama dengan tetamu kita, kita juga mahu melihat bagaimana komentar anda sebagai penonton MHI. Mungkin ada pengalaman tersendiri anak dibuli ataupun pengalaman sendiri juga. Kita nak melihat bagaimana sebenarnya. Mungkin ada persoalan-persoalan yang ingin diajukan, sila titipkan di FB MHI kita. Ya, betul. Baik. Datuk, saya ada satu soalan. Sekarang kita tahu bahawa kalau di sekolah rendah, sekarang ni dia ada juga sekolah KPM, dia melaksanakan soalan melihat bagaimana tahap stres anak-anak ni. Sebab kita tahu anak-anak sekolah rendah ni pun perlu diberi perhatian. Bagaimana kalau orang yang anak-anak kita nak pergi ke asrama penuh? Adakah kita perlu memikirkan bahawa kalau nak masuk asrama penuh, selain daripada keputusan kecemerlangan pendidikan mereka, perlu juga melalui satu ujian, macam melihat bagaimana tahap kesihatan psikologinya atau bagaimana? Saya rasa tak salah untuk menilai dan mengetahui tahap emosi, tahap psikologi, tahap kesiapsiagaannya. Tapi yang paling penting saya rasa ialah soal komunikasi dan hubungan rapat antara ibu bapa penjaga dengan pelajar yang duduk asrama. Saya ambil contoh saya sendiri misalnya. Saya ada anak yang belajar dengan izin mengambil contoh Kolej Tengku Kursia. Selama 6 tahun, kami setiap minggu turun. Datang, bawa nasi ke, bawa apa-apa dan berkomunikasi, berbincang. Dan saya bersyukur sekolah menyediakan misalnya kawasan wakaf untuk ibu bapa berbincang, bertanya dengan anak-anak apa masalah, ada timbul tidak misalnya hal-hal bully, apa problem yang dihadapi, apa yang diperlukan, dan adanya komunikasi yang baik. Dan inilah yang saya harapkan, adanya ruang terbuka. Anak-anak melaporkan, kalau mungkin tidak dengan rakan-rakannya, dengan ibu bapa, dengan guru dan juga rakan perjuangan yang lain. Dan saya dengan izin juga ingin menegur, kalau bolehlah KPM mengkaji semula tentang kedudukan warden di asrama-asrama penuh ini. Saya mengharapkan warden mestilah dilantik sebagai warden sepenuh masa. Bukan guru yang mengajar jadi warden. Jadi macam juga misalnya guru pembantu makmal, pembantu elektronik dan sebagainya. Jadi mestilah warden yang profesional, yang diberi latihan dan ada skim tenaga kerja yang baik, dan mereka menjalankan kerja. Dan kita lihat
banyak kes-kes misalnya berlaku tengah malam, tengah waktu subuh, orang yang lambat turun sembahyang subuh dibuli dan sebagainya. Jadi ini di antara satu perkara yang perlu Okey, Datuk, kita ada satu perkongsian dua sebenarnya di Facebook. Dari Haziq Raji katanya, jadi satu budaya tunjuk berani pada tempat yang salah. Seronok, rasa diri disanjung. Kita semula balik perangai. Tidak fizikal bergaduh, mental caci maki, hina jadi tujuan. Hukuman denda kena berat, tunjuk apa itu kesalahan baru diketahui dan juga mengerti. Okey, ada satu lagi. Zinat, isu buli ini tak ada penyelesaian dan sering diajukan pada pihak berkuasa, tapi sebaliknya kerap dan diabaikan laporan-laporan yang dibuat. Jadi ini adalah kisah benar yang berlaku pada anak saya sendiri. Ibu bapa mereka sebaliknya mengatakan anak mereka ni betul-betul baik. Dan anak saya diberikan peluang dan diminta beri penjelasan ke. Ya, kita tak tengok seterusnya, tapi saya faham apa yang diajukan. Sebab saya juga pernah mendengar bahawa bila anak mereka dibuli, mereka cuba buat laporan pada pihak sekolah. Tapi tak mendapat kerjasama yang baik dan sebagainya. Bagaimana melihat kes yang seperti ini? Saya lihat, kita ada orang kata laluan ataupun tempat untuk mengadu. Satu tempatnya tentulah pengetua atau guru besar. Kemungkinan mungkin pengetua nak memastikan bahawa tidak ada cacat celir di sekolah mereka. Kes-kes buli mungkin akan menurunkan darjah sekolah, prestasi sekolah. Saya mencanangkan, ada saluran-saluran yang lain. Laporkan kepada pihak PIBG. Laporkan misalnya pihak ketua tempatan. Laporkan kepada misalnya pihak pemimpin belia atau pihak politik di sini. Saya tak ada bersalahan. Malah boleh dilaporkan terus kepada polis. Kalau kita dah beri saluran-saluran yang telah saya nyatakan dahulu. Tentunya yang pertama, kalau ada warden dahulu. Kedua ialah guru disiplin. Ketiga mungkin barulah orang kata kacau guru pengetua atau guru besar. Kemudian dihebahkan tempat lain. Dan saya percaya dengan mungkin jangan menekan secara individu, tetapi kita ceritakan secara berkumpulan dengan rakan-rakan yang lain yang pernah anak-anak mereka dibuli dan laporkan. Dan saya setuju misalnya tadi dikatakan misalnya hukuman tak begitu orang kata memadai. Ini KPM atau pihak polis boleh kajilah semula. Sebab waktu ini saya rasa tidak ada denda-denda berkaitan dengan misalnya kalau buli ringan, buli berat, buli pertengahan, buli yang teruk dan sebagainya. Mungkin ini dikaji semula. Hukuman itu sebenarnya kalau kita ikutkan mangsa buli itu berlaku kecederaan saja, tidak melibatkan kematian. Kalau kematian mungkin akan ada hukuman yang lebih berat menanti kepada para pelaku kes buli ini. Jadi yang paling penting adalah komunikasi di kalangan yang membuli ini daripada pihak ibu bapa dan juga kepada pihak di sekolah juga penting sebenarnya. Kita juga perlu satu lagi lah saya nak sentuh di sini. Misal duduk di asrama. Di tempat yang ada hubungan interaksi yang lain. Saya harapkan adanya semangat roh berjemaah. Jika dah berterusan berjemaah melalui solat, melalui makan bersama, melalui riadah bersama, saya rasa hubungan rapat itu akan dapat dikekalkan dan tidak akan berlaku misalnya antara senior dan junior. Ini yang kita nak kekalkan. Kita nak kekalkan orang kata rakan sebaya atau sahabat dengan sahabat membantu. Tapi kita kena kaji juga, Datuk, saya kira kalau berjemaah ini takut salah guna juga. Kan kadang-kadang peraturan contohnya satu dom seorang buat salah, satu dom kena denda. Itu memberi satu dendam lain pula yang akan membawa kepada kes buli juga. Itu perlu dilihat semula juga kaedah-kaedah seperti itu. Jadi pendek kata pelbagai saluran yang boleh kita adukan. Anda kata kalau kita ni ada mengalami masalah buli ini dan anda jangan rasa malu. Kadang-kadang ada yang kena buli tu malu, takut nak cerita kan. Kongsilah kepada mereka yang betul-betul dekat dengan kita, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Datuk di atas perkongsian ini. Profesor Madya Datuk Muhammad Ali Hassan, Presiden PIBGN, Majlis Pemufakatan PIBG Nasional.